Tajuk kita pada hari ini ialah bahan komposit dan kepentingannya. Bahan komposit ialah bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen, iaitu bahan matriks dan bahan pengukuhan. Kalau anda nak tahu, bahan matriks ni sebenarnya dia ialah seperti pengikat bagi bahan-bahan pengukuhan. Dia kira macam gam untuk bahan pengukuhan tu lah. Macam dalam gambar ni, bahan matriks dia ialah lignin. Bila dicampurkan dengan bahan pengukuhan dia, gentian selulosa, akan terhasillah satu bahan komposit iaitu kayu. Bahan komposit ni dia ada macam-macam, tapi hari ni kita akan fokus dekat beberapa jenis saja. Okey, jadi yang pertama, apa jadi kalau bahan matriks dia konkrit dicampurkan dengan bahan pengukuhan dia tertulang keluli ataupun jejaring dawai? Jadi apa yang akan terhasil ialah bahan komposit yang dinamakan konkrit diperkukuhkan. Jadi bahan komposit ni mempunyai sifat fizikal dan kimia yang lain dengan komponen-komponen yang membentuk dia. Contoh, konkrit sifat dia lain, tertulang keluli lain, konkrit diperkukuhkan pun sifat dia lain. Tapi yang pasti, bahan komposit punya sifat ni lebih baik daripada komponen-komponen yang lain. Okey, jadi kita tahu sifat konkrit ni kalau kita gunakan secara bersendirian, dia memang mempunyai daya membatan yang tinggi dan boleh tampung beban yang berat. Tapi kalau kita kenakan dia satu daya regangan yang tinggi, dia akan cepat pecah. So apa nak buat ialah bila kita campurkan konkrit ni dengan tertulang keluli tu, maka konkrit tu boleh kita kenakan daya regangan yang tinggi. So dia takkan mudah pecah lah. Konkrit pengukuhan biasanya digunakan dalam pembinaan bangunan seperti RCC. Selain itu, ianya juga digunakan dalam pembinaan jambatan serta pembangunan air. Seterusnya, kita ada kaca gentian yang selalunya orang panggil sebagai fiberglass, di mana bahan matriks yang digunakan ialah plastik dan bahan pengukuhannya pula ialah gentian kaca. Matriks plastik tu sebenarnya dia ialah jenis plastik yang lemah, lepas tu dia mempunyai daya regangan yang rendah. Tapi lepas dia diperkukuhkan dengan gentian kaca, maka terhasillah kaca gentian yang mempunyai kekuatan regangan yang tinggi serta boleh jadi penembak haba yang baik. Contoh dalam kehidupan seharian kita yang kita gunakan kaca gentian ni sebenarnya banyak, tapi antara salah satunya ialah topi keledar sendiri. Dan tak dilupakan juga seperti yang nampak, buat juga dibuat daripada kaca gentian. Seterusnya kita tengok pula gentian optik atau lebih dikenali sebagai fiber optik. Gentian optik ni dia lain sikit dengan contoh yang awal-awal sebab kita gunakan 3 bahan dalam pembentukan bahan komposit. Jadi kalau kita tengok gambar rajah seperti yang disediakan di tepi ni, kita tengok gentian optik ni dia ada struktur yang ada 3 lapisan tau. Kalau kita tengok lapisan yang pertama, bahagian teras ni, dia diperbuat daripada bahan pengukuhan yang dipanggil gentian kaca silika. Yang lapisan kedua pula iaitu salutan kepada bahagian teras tu diperbuat daripada salutan kaca ataupun plastik. Dan lapisan yang terakhir sekali ialah jaket pelindung untuk semua lapisan tu yang juga diperbuat daripada plastik. Sebenarnya gentian optik ni dia fungsi dia ialah untuk hantar maklumat atau data dalam bentuk cahaya. Jadi cahaya tu dia akan gerak dekat bahagian teras yang kita sebut tadi tu dalam bentuk satu siri yang dipanggil pantulan cahaya dalam secara penuh. So dia akan gerak secara zigzag macam ni sampai hujung. Dalam kehidupan seharian kita ni sebenarnya gentian optik ni dia ialah satu jenis wayar yang kita gunakan untuk kita sambung dari satu komputer kepada satu komputer, satu komputer kepada satu tempat dalam satu rangkaian kawasan satu tempat atau yang kita panggil LAN tu.
Okey, untuk kaca fotokromik pula, dia ialah gabungan daripada kaca dengan argentum chlorida dan cuprum chlorida. Okey, jadi sebenarnya konsep dia ialah bila kaca tu terdedah dengan cahaya, maka dia akan jadi, kaca tu akan jadi gelap sebabnya ada pembentukan atom argentum yang menghalang laluan cahaya. Okey. Lepas tu bila keadaan dah jadi agak malap, agak redup, maka CuCl iaitu cuprum chlorida tadi akan bertindak sebagai pemangkin dalam pembalikan proses yang menyebabkan kaca tu berubah jadi luksina semula. Antara contoh kegunaan kaca fotokromik dalam kehidupan sehari kita ialah tingkap bangunan. Contoh kegunaan lain kaca fotokromik juga ialah tingkap bagi kereta. Yang akhir sekali ialah superkonduktor, iaitu ceramic yttrium barium oxide atau lebih senang lagi kita panggil YBCO. Okay, jadi superkonduktor ni penggunaan dia sangat meluas dalam pembuatan supermagnet dengan pengaliran arus elektrik. Sebabnya superkonduktor ni dapat hasilkan gaya magnet yang sangat kuat. Jadi dengan gabungan beberapa bahan tadi tu akan menghasilkan superkonduktor yang boleh menghasilkan elektrik tanpa rintangan di suhu yang rendah. Berbeza dengan konduktor-konduktor yang biasa sebelum ni, dia memang akan hasilkan elektrik dengan rintangan. Jadi dalam kehidupan seharian, superkonduktor ini digunakan dalam MRI dan juga NMR.